Miss Lena mau share kamu tentang Diploma in Geomatik yang mana kamu akan belajar tentang alat-alat yang diadakan di MBC. Jom kita tanya oleh Encik Rahim. Hari ini Nena mau tanya, apakah alat-alat yang ada di MBC? Okey, alat yang ada di MBC ni kamu boleh lihat. Kita ada firsting, ada 3, total station, leveling dan juga GPR. Okey, 3 alat ni adalah sesatunya alat yang digunakan dalam pembelajaran Diploma Geomatik ataupun dikenali sebagai ukur tanah. Okey, firsting adalah alat total station. Total station ni di mana alat kita boleh mengukur keluasan tanah dan mengukur jarak tanah tu. So macam mana mau tengok ni? Okey, soalan kita tengok bahagian sini. Dari sini di mana kita boleh nampak kita punya pancaran, sebenarnya dia ada kawan lagi tu dipanggil prism. Prism tu di situ kita boleh tahu dia punya distance, bearing, dan situ kita boleh tahu antara dua tu dapatlah keluasan tanah. Keluasan tanah. Dan selalu kalau kamu nampak ni selalu digunakan di tepi-tepi jalan, selalu kamu nampakkan. Oh ya. Alright. Okey. So alat yang kedua? Okey, alat kedua ni adalah dipanggil alat leveling. Leveling. Okey, leveling alatnya untuk mengukur ketinggian tanah. Okey, selalunya digunakan dalam engineering survey dan juga cadastral survey. So alat yang ketiga? Alat ketiga, okey, alat ketiga ni dia lebih complicated. Yang saya akan terangkan ni dipanggil GPR ataupun Ground Penetration Radar. Alat ni adalah untuk mengetahui apa yang ada di bawah tanah. Okey, tujuan alat ni kita mengetahui untuk membuat map di bawah tanah. Contohnya selepas kita tahu, contohnya kalau ada pipe, wayar, batu, di situ kita boleh tahu apa yang ada di bawah tanah dan kita buat mapping dia. Oh, okey. So untuk maklumat lebih lanjut, okey, kamu boleh pergi page MBUC dan juga tekan link MBUC untuk maklumat lebih lanjut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti yang kita lihat tadi, itu adalah antara alat-alat yang bakal pelajar Diploma Geomatik dan juga pelajar Diploma JS akan pelajari. Jadi antara alat tadi adalah alat total station, alat leveling dan juga alat GPR ataupun Ground Penetration Radar. Jadi antara alat lain yang pelajar akan pelajari adalah alat drone. Drone ini kita gunakan teknologi mengambil gambar daripada udara untuk mengambil data-data yang terdapat di permukaan bumi. Okey, pelajar akan mempelajari bagaimana untuk mengendalikan drone ini dan juga mempelajari bagaimana untuk memproses data-data gambar yang diperolehi daripada teknologi drone ini. Seperti kebanyakan orang, kita akan bertanya, kalau kita belajar GIS ataupun kita akan belajar geometrik, apa kerjaya akan kita ambil nanti? Jadi dalam GIS dan juga geometrik ni, dia punya kerjaya, bidang kerjanya adalah lebih kurang saja. Jadi untuk geometrik, kebanyakan kerja-kerja geometrik ni akan berada di lapangan. Tapi untuk GIS pula, dia akan lebih kepada kerja-kerja pejabat. Dia memproses data-data lapangan yang diambil oleh geometrik. GIS akan ambil dia punya data dan akan diproses oleh orang GIS. Okey, untuk bidang geometrik, antara kerjaya yang kita boleh ambil adalah juruteknik ukur lah, yang akan juruteknik yang akan mengukur lapangan, juruteknik pembinaan, juruteknik jalan raya. Jadi dia punya range gaji biasanya paling murah pun dalam 1,200 untuk diploma. Jadi kebanyakan pelajar-pelajar kami yang yang menjalani latihan industri, kebanyakan mereka walaupun dalam latihan industri telah mendapat allowance industri, paling kurang orang dapat 600 di bawah latihan industri survey lah. Okey, selain daripada itu boleh juga untuk marine survey. Marine survey ni biasa di laut lah. Jadi kalau bila survey di laut ni kebanyakan adalah survey untuk oil and gas. Jadi kalau kita berminat dalam bidang oil and gas, salah satu yang kita boleh tembus adalah melalui bidang geometrik. Untuk JIS pula, dia kerja office lah, kebanyakannya kerja office. Dia ada juga kerja luar jika diperlukan, tetapi dia kerja-kerja luar ni hanya biasanya untuk JIS kebanyakan ambil pakai drone lah. Jadi untuk JIS ni dia punya kerjaya JIS technician, JIS drafter yang biasa yang buat map tu. Jadi itu antara dia punya kerjaya lah. Jadi ataupun JIS analis, dia ni menganalisis data yang diambil. Contohnya
kawasan-kawasan yang mempunyai potensi untuk banjir. Jadi JS analis ni dia akan menganalisi kawasan itu, menunjukkan di mana kawasan yang boleh berlaku banjir. Untuk maklumat yang lebih tepat, kita boleh layari website NBUC, ataupun kita boleh juga hubungi Bagai Payung Pendidikan, ataupun kita juga boleh hubungi saya untuk mengetahui lebih lanjut tentang diploma geometrik dan juga diploma JS. Terima kasih.